Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian, hari ini kita akan belajar 3 subtopik, iaitu yang pertama banding dan susun nombor, yang kedua nombor genap dan nombor ganjil, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan pola nombor. Okey. Baik, yang pertama banding dan susun nombor. Baik, dalam membanding dan susun nombor ini, topik ini agak mudah. Kita hanya sekadar bandingkan di mana nombor yang lebih besar dan mana nombor yang lebih kecil. Okey. Dalam buku teks, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. Muka surat, buku teks muka surat 6, ya. Buku teks muka surat 6. Okey, baik. Yang pertama sekali, yang pertama dalam membanding nombor, contoh yang pertama ialah kita ambil contoh 75,141. Okey. Kita nak bandingkan dengan nombor 69,711. Okey, baik. Bagaimana kita nak membandingkan nombor? Okey. Yang pertama sekali, kalaulah kita nak bandingkan nombor ini, yang mana nombor yang lebih besar? Okey, mana nombor yang lebih besar? Maksudnya, kita akan tengok nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama. Baik, antara 7 dengan 6, siapa yang lebih besar? So, semestinya tu nombor 7. Maka, nombor yang lebih besar adalah yang di atas. Begitu. Okey. Baik. Jadi, contoh yang kedua. Kalau kita bandingkan, kalau kita nak bandingkan, contohnya kita nak bandingkan antara 15,367. Okey. 15,367. Okey, bandingkan dengan nombor 15,202. Okey, dalam soalan ini, mana nombor yang lebih kecil? Okey. Lebih kecil. Kita tengok nombor yang pertama, 1, 1. 1 dan 1 sama besar. Tengok yang kedua, 5, 5. 5 dengan 5 pun sama besar. Tengok nombor yang ketiga, 3 dengan 2. Antara 3 dengan 2, yang mana nombor yang lebih kecil? Okey, nombor yang lebih kecil adalah nombor 2. Maka 15,202 adalah nombor yang lebih kecil. Itu cara kita nak membandingkan nombor. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kita nak menyusun nombor? Okey, kita nak menyusun nombor ikut tertib. Baik. Tertib ni dia ada 2. Okey, kita ada 2. Tertib menaik dan tertib menurun. Okey, tertib menaik dan tertib menurun. Okey, baik. Dalam tertib menaik, kita bermula dengan nombor yang lebih kecil. Okey, kita bermula dengan nombor yang paling kecil. Okey, nombor yang paling kecil. Okey, contohnya dalam satu nombor kita ada nombor 15,367, ada 13,719, ada
15,202 dan juga 14,419. Okey. Baik. So kita nak susun nombor ini ikut tertib menaik. Tertib menaik. Okey. Jika tertib menaik, kita akan bermula dengan nombor yang lebih kecil, yang paling kecil. So kita tengok dulu nombor yang pertama. Okey, semua 1 1 1 1. Semua sama. Okey. Jadi jika sama semuanya nombor yang pertama, kita tengok nombor yang kedua. Baik, nombor yang kedua ini 5. Ini 3. Ini 5, ini 4. Maka yang mana yang lebih kecil? Yang paling kecil adalah nombor 3. Okey. Maka inilah nombor yang pertama dalam tertib menaik. 13,719. Okey, seterusnya apa nombor yang kedua yang lebih besar daripada 13,000? Kalau kita tengok yang nombor 2 ni, ini 5, ini 3, ini 5, ini sudah, ini 5, ini 4. Maka nombor 4 yang ini. Maka nombor inilah akan menjadi nombor yang kedua. Baik, tinggal lagi apa? Ada 2 lagi nombor. Okey. 15,367 dengan 15,202. Baik. Kalau kita tengok nombor ini, okey, kita tengok nombor yang ketiga. Ini 3, ini 2. Yang mana nombor yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah nombor 2. Nombor 2. Maka nombor ini akan jadi yang seterusnya. Dan akhir sekali adalah nombor yang paling besar. Okey. Iaitu 15,367. Ini adalah cara untuk kita menetapkan ataupun menyusun tertib menaik. Okey. Nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Ini topik yang sangat mudah, ya. Ini topik yang sangat mudah. Okey. Topik yang sangat mudah. Sebab apa? Sebab awak dah belajar topik ni masa tahap 1 lagi. Okey. Masa di tahap 1 lagi awak dah belajar topik ni sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk awak tidak faham topik ini. Okey. Secara mudahnya, nombor genap adalah, okey, nombor genap. Apa nombor genap? 2, 4, 6, 8. Okey, 2, 4, 6, 8. Berapa lagi? 10, 12 dan seterusnya lah. Okey, nombor genap maksudnya nombor genap adalah nombor yang berakhir dengan 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Itu nombor genap. Baik. Seterusnya nombor ganjil. Nombor ganjil pula. Okey, nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okey, 11, 13, 15. Maksudnya di sini adalah nombor ganjil ialah apa-apa nombor yang berakhir dengan 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Jadi nombor genap dan nombor ganjil ini kita tengok apa nombor yang terakhir. Okey. Apa nombor yang terakhir? Contohnya. Okey, contohnya ialah
contoh 1. 6,203. Okey, 6,203. 6,203 ini ganjil ke genap? Baik, tengok nombor yang paling belakang. 3 ini adalah nombor, yes, 3 adalah nombor ganjil. Maka 6,203 ini adalah nombor ganjil. Gitu. Okey. Baik, contoh yang kedua. Contohnya 50,204. Baik, kalau nombor 50,204 ini ganjil ke genap? Tengok nombor yang paling belakang. Baik, 4 ini ganjil ke genap? 4 ini adalah nombor genap. Okey, nombor genap. Maka semua nombor ini adalah nombor genap. Okey, itu cara kita nak memastikan nombor ganjil dan nombor genap. Senang sahaja murid-murid sekalian, soalan ini sangat senang. Kita akan ke topik pola nombor. Okey, pola nombor. Baik, dalam topik pola nombor, murid-murid perlu tahu ada 2 tertib. Okey, ada 2 tertib. Yang pertama kita panggil sebagai tertib menaik. Yang kedua kita panggil sebagai tertib menurun. Baik. Jika tertib menaik, tertib menaik ini adalah nombor yang turutannya sentiasa meningkat, sentiasa bertambah. Okey, nombor menaik. Untuk tertib menurun, nombornya berkurang ataupun menurun. Okey, contohnya kita akan ambil contoh. Baik. Contohnya pertama, 28,010. Okey, selepas itu 28,016. Selepas itu 28,022. Baik, kalau tengok dalam ketiga-tiga nombor ini, okey, kita tengok ketiga nombor ini. Nombor ini dia semakin membesar. Okey, dia semakin membesar. Tengok nombor yang pertama yang belakang ni, sifar 6, lepas tu dia akan jadi 22. Okey, mula-mula 10, 16, 22. Baik, maka nombor ini kita panggil sebagai tertib menaik. Tertib menaik 6. Okey, kenapa panggil 6? Sebab dia menaik, dia bertambah 6. Okey, baik. Contoh yang kedua, kita tengok nombor seterusnya. 10,017, 10,010, 10,003. Okey, baik, kalau murid-murid tengok dalam nombor ini, okey, dalam nombor ini
nombornya berkurang ke bertambah? Okey, nombornya berkurang. Tengok 17, 10 dan akhirnya berkurang menjadi 3. Okey. Jadi berapa dia berkurang? Berapa dia berkurang? Okey. Macam mana kita nak cek berapa dia berkurang? Iaitu dengan kita boleh buat operasi menolak. Okey. Kita tolakkan nombor pertama, nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Okey, kalau kita tolakkan, so hasilnya akan jadi, okey, hasilnya akan jadi 7. Maka nombor ini kita panggil sebagai tertib menurun 7. Okey. Maksudnya dia berkurang 7. Baik. Contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga iaitu 20,730 30,730 40,730 50,730. Baik, dalam turutan nombor ini kita tengok nombor mana yang berubah. Okey? Apa digit yang berubah? Maka kalau kita katakan di sini, yang berubahnya ialah yang di depan sekali, iaitu tempat 40,000. Okey. Maka kita tahu bahawa nombor ini dia bertambah sebanyak 10,000. Jika kita tidak yakin, kita boleh cek dengan cara kita menolak nombor yang kedua. Contohnya, nombor yang kedua ini, okey, dengan nombor yang pertama. Kita tolakkan nombor kedua dengan nombor yang pertama, iaitu 30,730 tolak 20,730. Jadi jawapannya bila selepas kita tolak, jawapannya ialah 10,000. Maka nombor ini kita panggil sebagai nombor tertib menaik 10,000 ataupun bertambah 10,000. Okey. Tertib menaik 10,000, 10,000. 10,000, 10,000. Okey. Baik, ini adalah 3 contoh bagi tertib pola nombor. Okey, berkenaan dengan pola nombor. Maka kita perlu ingat bahawa untuk mencari berapa bezanya bertambah ataupun berkurang, tengok perbezaan antara nombor pertama, kedua ataupun ketiga pun boleh, tiada masalah. Okey, baik. Okey, contohnya terakhir iaitu kita tengok contoh yang keempat, ya. Contoh yang keempat iaitu 15,507, 15,607, 15,707 dan 15,807. Okey, kalau tengok turutan nombor ini, murid-murid tengok apa nombor yang berubah. Apa nombor yang berubah? Okey. Yang berubah adalah rumah ratus.
Maka kita boleh cek dengan cara apa? Macam mana kita nak cek? Kita boleh cek dengan cara menolak. 15,607 tolak dengan 15,507. Okey, sama dengan 100. Maka nombor ini adalah nombor tertib menaik 100.